Halo, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, lagi 15 minit pukul 12. Okey, kita baru habis game week ke-25. Lagi tadi Brighton lawan dengan Man U, kemenangan 2-0. Hasil jaringan daripada Ronaldo satu. Okey, Ronaldo satu, satu lagi tak silap aku Bruno rasanya. Yes, Bruno. By the way, thank you pada korang dah tengok video aku ni, subscribe channel aku, kemudian komen. Ada yang memberi pendapat yang agak bagus, okay. Ada pendapat yang macam patut aku betulkan macam ni. Okay, aku accept benda tu. Mungkin akan datang kita akan perbetulkan lagi. Okay, pada yang korang first time tengok channel aku ni, channel aku banyak pasal Fantasy Premier League. Okay, untuk tahun ni FPL EPL 21-22. So kita dah masuk game week ke 26. Okay, dah hampir orang kata dah penghujung ni, orang kata separuh pun dah lepas. Tinggal orang kata lebih kurang 14 game lebih kan, macam tu kot. 14 game kan, lebih kurang ke 14 game. 14 game dulu kau. Okay, kita masuk game week ke 26. Okay, untuk aku mulakan benda ni, aku cerita pasal game week 25 dulu. Okay, kemenangan yang pada aku dalam game week ke 25 ni, ada beberapa tim pada aku ada peningkatan. Okay, selepas game week 24 tu kita tengok Everton menang 3-0 dengan Leeds. Kemudian Newcastle menang Aston Villa 1-0. Wolves dengan Spurs, kekalahan Spurs dengan Wolves 2-0, itu agak menarik sebenarnya. Itu saja pada aku yang agak menarik. Yang lain-lain tu Man City seperti dijangka menang dengan Norwich. Aku jangka 5-0 tapi 4-0. Dah sikit lagi orang kata. Kalau kena 5-0 tu orang kata 3 game straight. Okay, Man City menang dengan Norwich 5-0. Okay, kemudian Burnley dengan Liverpool, aku meletakkan kapten salah. Berkemenangan Liverpool 1-0. Tak ada apa-apa jaringan daripada salah, tapi adalah satu clean sheet. Bolehlah dapat 3 kalau campur double point kat situ, orang kata 6 sajalah. Okay, untuk Norwich, untuk Leicester dengan West Ham, pada aku jangka West Ham akan menang, tapi game tu berbeza sebenarnya. Okay, bercerita pasal Everton punya game, berbeza sikit sebenarnya. Tak tahulah, ini disebabkan bertemu dengan Leeds yang agak balance dia punya permainan dengan Everton. Aku tak tahulah, tapi aku nampak ada pendekatan sikit pada Everton. Newcastle, kalau aku tanya aku, Newcastle menang straight tak silap aku minggu selepas game week 25 ni. Aku nampak menang straight daripada start di game week 24 20 rasanya. Okay, start game week 20 tu dia dah start menang. So minggu ni Newcastle akan bertemu dengan West Ham tak silap aku. Okay, jadi kita tengok, kita akan cerita kejap. Sebelum aku nak teruskan benda ni panjang lagi, baik aku cerita pasal poin aku minggu ni. Okay, minggu ni agak tak berapa dah best, 46 poin. Aku jatuh kedudukan aku daripada 123 turun ke 148. Wow, jauh sangat ni. 33, 43, lebih kurang 20 lebih kedudukan rank aku jatuh. Okay, jadi aku rasa tak berapa nak menarik sebenarnya. Okay, kemudian dalam overall rank pun aku, korang boleh tengok sini, 401 kot daripada 334. Aku rasa 2 minggu ni aku memang silap gila pasal captain. Okay, yang minggu game week ke 24 tu aku meletakkan Kane sebagai captain. Kemudian game week ke 25 ni aku letak Salah. Tapi kalau kau tanya aku, kedua-dua game yang game week ke-25 dan 24 ni, aku boleh kata game week ke-24 tu agak menarik, 65 poin. Jadi game week yang ke-25 ni agak cedok, agak jatuh sangat ni. Jadi aku kena, come on, berfikir balik apa pula aku buat. Lagi-lagi untuk game week ke-26 ni. Okay, seperti yang kita plan, seperti sebelum ni aku buat video sebelum ni, dan korang tengok tim aku sendiri. Aku telah atur orang kata, aku dah atur tim aku ni untuk sampai ke game week 26. Jadi kalau korang boleh perasan, tim-tim aku kebanyakannya terlibat dengan double game minggu ni.
Cuma kita takut satu je, iaitu game-game postpone. Bila game postpone agak tercedok lah sekiranya kalau ada tim-tim ada manager-manager kita yang dah set awal-awal, dah plan awal-awal untuk game week ke-26 aku nak guna semua player yang ada. Okay, mungkin ada yang nak menggunakan triple captain. Nice. Kalau nak tanya aku nak triple captain pun sesuai, untuk batch boost pun pada aku sesuai. Tapi kalau sekiranya, ini pendapat aku lah, sekiranya kalau contoh tim korang tu penuh dengan player-player yang main double game, aku rasa better korang main best boost untuk main chip. So selain daripada triple captain, kalau ikutkan triple captain, yes, nice juga sebenarnya. Tapi kau hanya fokus pada satu player saja. Kalau contoh kau guna best boost, aku rasa termasuk sub, termasuklah semua player tu, kau rasa terlibat juga untuk point-point tu. Jadi kalau contoh 15 player kau main untuk double game, aku rasa boleh pakai bro. Okay, boleh pakai. Itu yang aku nampak lah sekarang ni. Okay, tak apa, kita cerita benda ni kejap lagi. Kalau aku cerita panjang sangat, kita akan buang masa kat sini. Okay, untuk forecast result minggu lepas, aku dah letakkan 6 player macam biasa. Okay, antaranya kita bercerita yang tak menjadi. Ini 4 player yang tak menjadi. Dia belum sekali lagi. Kalau kau tanya aku, bukan sekali lagi lah, orang kata minggu ni betul-betul Pep scam habis. Tapi kalau aku tanya aku terlepas pandang bab ni. Ini aku terlepas pandang, iaitu game UCL. Jadi Man City sendiri terlibat dengan UCL. Jadi kalau kau tanya aku terlepas pandang bab ni. Jadi kita tutup cerita pasal De Bruyne, kita duduk diam-diam. Tapi kemenangan Man City dengan Norwich tu pada aku seperti dia jangka, memang jangka game tu akan Man City menang. Tapi untuk player agak susah. Macam biasa, Pep antara orang yang kita tahu menggunakan rotation yang agak tinggi, level dia level tinggi. Kalau kau tanya aku, pemilihan player dia pun waktu tu aku rasa boleh katakan kalau tak ada De Bruyne sekalipun, game tu tetap akan menang Norwich juga. Okay, ada hat-trick daripada Sterling. Okay, Son, Fraser, Koval. Okay, game antara West Ham dengan Leicester, aku jangkakan West Ham akan menang game tu. Tapi disebabkan kalau ikut pada game awal, pada minit-minit awal, orang kata game 45 minit ni, aku boleh katakan Leicester betul, West Ham agak bagus sebenarnya. Ada satu jaringan daripada Bowen dulu. Kemudian sebelum habisnya first half tu, ada satu jaringan lagi daripada Talisman. Jadi kalau ikutkan satu sama lah. Okay, game yang agak fight, agak seronok sebenarnya nak tengok. Tapi untuk Koval tak memberi apa-apa yang menarik point sebenarnya. Satu point saja. Okay, ada gol considered kat situ, negatif 2. Kalau rasa negatif 1, ada 2 gol considered. Itu yang tak menarik untuk Koval. Kalau tapi untuk attacking, West Ham pada aku agak bagus. Bowen, lepas tu Bowen sendiri pun ada buat assist. Kalau kau tanya aku, yes, nice. Sekiranya siapa yang ada letak Bowen sebagai captain, memang aku cakap captain yang di luar jagaan lah. Okay, jadi itu untuk West Ham dengan Leicester. Untuk Son, seperti yang aku cakap sebelum ni lah, kenapa Conte ambil Spurs. Mungkin ada jawapan daripada korang yang aku boleh terima lah. Okay, kalau kau tanya aku sebagai manager yang bagus, aku rasa dia mesti berfikir player-player yang ada dalam Spurs tu agak sesuai untuk dia atau tak. Banyak benda sebenarnya untuk Conte buat sebenarnya untuk Spurs, iaitu aku nampak lah. Tapi kekalahan dengan Wolves agak tak menarik sebenarnya, bermain dekat home. Okay, 2 point saja. Okay, pada Son. Tapi untuk attacking, daripada segi statistik attacking pada aku agak menarik. 3 shot, 2 on target, 0.37 untuk expect goal, 4 kipas bro, dan 0.26 expect assist. Nice sebenarnya. Tapi tak ada peluang untuk Son ni untuk menjadikan gol yang aku nampak lah. Okay, itu untuk orang kata kekalahan Spurs tu pada aku agak mengejut juga sebenarnya. Walaupun kita tahu yang Wolves agak kental, agak bagus bila bertemu dengan tim-tim besar. Kemenangan orang katakan, penang pun 1-0, kalah pun 1-0.
kalah pun 2-1. Kemenangan dan kekalahan yang tak berapa nak besar untuk tim-tim yang lawan dengan Wolves. Aku rasa aku boleh katakan defend Wolves agak bagus sebenarnya. Okey, itu yang aku nampak. Untuk Fraser pula, satu player yang aku letak sebagai player yang luar jangkaan, orang kata luar daripada target korang lah. Okey. Bukan nak kata game week ke-24 adalah pilihan aku untuk meletakkan dia, tapi aku nak tengok sejauh mana Fraser ni boleh pergi untuk game week akan datang. Itu baru cakap sebelum ni. Ini sebagai watchlist aku, sama ada aku nak ambil untuk game akan datang atau tak. Okey. Itu untuk Fraser. Kemudian dua player yang aku nak sebut di sini adalah dua player yang agak baik sebenarnya untuk game week ke-25 ni, iaitu Royston dengan Maupay. Yes, kalau kau tanya aku, Maupay bermain dengan double game minggu tu sebutlah, minggu 25 tu. Tapi dari achieve target aku untuk dapat lebih achieve target aku untuk player macam ni sepatutnya lebih kepada 12 point. Tapi aku nampak kat sini aku meletakkan boleh dikira bagus jugalah sebenarnya. Tapi better lagi sebenarnya lebih daripada 12 point. Tapi untuk jaringan, untuk kekalahan pagi tadi, nampak sedikit impact pada Man U bermain dekat home sendiri. Jadi kalau contoh kalah, aku rasa menjadi satu bahan pada korang untuk mengenakan pada fan-fan Man U. Aku rasa memang confirm nama Maguire mesti naik punya. Okay, confirm nama Maguire mesti naik. Jadi kemenangan pertama dengan Watford tu agak menarik. Okay, dan aku expect yang akan Man U akan dapat tentangan hebat daripada Brighton. Tapi berbeza sebenarnya. Ada jaringan daripada Bruno, ada jaringan daripada Ronaldo. Ramai kot yang mengharapkan Ronaldo ada jaringan agar Man U menang. Lagi-lagi selepas game akhir itulah antara Leicester dengan West Ham tu, selaku dalam 12.5 macam tu. Okey. Selepas tu kita menunggu game Brighton dengan Man U. Asalnya ada kemenangan Man U. Yes, tepuk tangan sikit. Memang aku cakap game yang kalau aku tengok highlight, aku boleh katakan nice lah sebenarnya. Tapi ada satu perkara yang aku rasa daripada awal-awal musim ni, aku boleh katakan kenapa Ronaldo ke Man U. Kalau kau tanya aku untuk game, aku tak tahulah, mungkin korang perasan atau tak, ataupun benda ni korang itu pendapat korang buat tak tahu ke apa. Tapi aku nampak agak Ronaldo tak ada persefahaman dengan teammate yang lain pada aku. Tak tahu Ronaldo ke ataupun teammate sendiri yang ada tu yang tak nampak benda ni, aku tak tahulah. Okey. Aku main bola, aku main futsal. Kalau kau tanya aku, persefahaman dalam tim agak kena ada. Okey, kena ada. Aku nampak ada banyak peluang Ronaldo bila orang kata bila attack. Contohnya macam attack Man U masa, aku tak tahu minit ke berapa, tapi masa tu Sanchez bawa bola tu, sepatutnya boleh Sanchez set untuk Ronaldo atau set pada sesiapa untuk di tengah-tengah tu. Tapi kalau ikutkan kedudukan Ronaldo tu, aku boleh katakan Ronaldo agak sesuai untuk ambil setting yang betul-betul. Kalau contoh Sanchez buat set betul lah. Okey, bola tu sepatutnya dibawa di pas ke tengah. Jadi ada peluang lah kawan-kawan teammate tu, orang kata ada peluang lah untuk jaringkan gol. Macam tu juga gol Bruno. Okey, chance untuk Bruno jaringkan gol, yes, pada aku 80% confirm gol. Tapi kalau sekiranya tak gol tu, aku rasa mau confirm Bruno, confirm Ronaldo mesti marah punya. Sebab ruang bila kalau korang tengok pada highlight tu lah balik, okey, peluang untuk bola tu dapat kepada Ronaldo agak tinggi sebab 2 lawan 1 masa tu, 2 lawan 1 antara Bruno dengan Ronaldo, dan satu lagi defend, aku tak ingat defend Brighton, aku tak ingat siapa ya. Tapi kalau sekiranya tak gol tu, aku confirm Ronaldo mengamuk. Tapi ruang yang ada pada Ronaldo tu adalah ruang yang agak sesuai untuk menjaringkan gol.
dan ruang untuk Bruno menjadikan gol pun agak sesuai sebenarnya. Cuma kita berfikir sekiranya kalau contoh tak masuklah bola tu. Okey, itu yang aku nampak. Tapi dalam game highlight tu aku boleh nampak ruang yang ada untuk di-set pada team map aku rasa terlalu tinggi. Okey, untuk Man U. Aku tak tahu itu style Man U game sekarang ke, aku tak pasti. Tapi aku rasa patutnya lebih. Jadi kalau kau tanya aku, kemenangan Man U tu patutnya lebih daripada 2-0 sebenarnya. Ya, itu kenapa. Okey. Untuk Robertson juga seperti yang aku jangka, Liverpool akan menang dengan Burnley. Cuma kemenangan tu aku expect lebih sebenarnya. Okey, lebih daripada 1-0. Jaringan sendiri daripada Firmino, okey. Dan kalau ikutkan Robertson adalah satu player yang aku jangka yang akan dapat clean sheet kat situ. Point pada aku 7. Okey, kalau tengok segi statistik, kita boleh nampak statistik yang ada aku tunjuk ni sekarang adalah statistik lebih kepada attacking, tak nampak defend. Kalau korang nampak defend, kalau korang pergi set pada defend, korang akan nampak bagaimana intercept kat situ boleh nampak. Okey, tapi dari segi kipas agak tinggi untuk Robertson. Itu 6 player yang aku dah up sebelum ni, dah aku buat prediction sebelum ni, dan aku antara player yang aku rasa mungkin aku akan bawa ke minggu ni, mungkin aku tak. Okey, iaitu yang kita kena tengok. Dan macam aku cakap sebelum ni, dia ada sebagai watchlist aku, bukan ada dalam tim aku. Dalam tim aku sendiri ke 66 ni hanya Mopé saja yang ada dalam tim aku, sebab aku tukar minggu lepas sebelum game week ke-25 tu aku dah tukar Kane kepada Mopé dan masukkan balik Salah, sebab kita tahu Salah akan terlibat dengan double game week ke-26. Okey, ini yang kita nak cerita sekarang, iaitu double game untuk game week ke-26. Korang boleh nampak aku dah susun benda ni. Okey, aku tak susun apa-apa. Aku tak susun apa-apa, tapi dari segi yang aku tengok game yang aku rasa team yang aku rasa boleh pergi jauh untuk double game ni, aku boleh nampak Liverpool salah satu team yang aku rasa boleh pergi, confirm boleh pergi. Okey, bertemu dengan Norwich, bertemu dengan Leeds. Okey, dua team yang aku rasa senang-senang je Liverpool boleh makan. Okey, tapi bola tu bulat. Okey, kita menjangkakan benda ni. Okey, jadi tak jadi kita kena tunggu keputusan dia. Okey, kemudian team yang aku boleh kata di tengah-tengah iaitu Arsenal dan Wolves. Antara dua tim ni aku boleh katakan antara banyak-banyak tim ni aku boleh katakan dua tim ni adalah boleh katakan sedang-sedang lah. Okey, Arsenal akan bertemu Brentford. Okey, kita tahu kekalahan Arsenal pada awal musim ni 2-0 dengan Brentford. Aku harap tak akan menjadi. Okey, kalau jadi lagi sekali, yes, memang kata bala lah bertemu dengan Brentford ni. Arsenal bertemu dengan Brentford ni agak bala lah untuk Arsenal. Okey, aku jangkakan game tu akan menang pada Arsenal, untuk Arsenal lawan Brentford. Okey, kemudian Arsenal akan bertemu dengan Wolves. Okey, kejap lagi kita cerita pasal Wolves dengan Arsenal pula. Okey, untuk Wolves dengan Leicester, aku jangkakan Wolves akan menang. Okey, kalau ikutkan dari segi game akan datang, aku boleh nampak kat sini Wolves akan bertemu dengan Leicester dekat home. Okey, main dekat home. Kita tahu Leicester agak terumbang-ambing. Okey, kalau ikut kedudukan Leicester sendiri pun dalam table pun nombor 11, dan kita boleh nampak Wolves pun nombor 7. Okey, yes, agak menarik musim ni untuk Wolves. Okey, pada permulaan yang tak berapa nak cantik, tapi bila di hujung-hujung ni nampak macam yes, Wolves agak bagus. Okey, bertemu dengan Leicester home, dan pertemuan sekali lagi adalah bertemu dengan Arsenal. Kalau ikut pada game ni, Wolves akan bertemu dengan Arsenal dekat away. Jadi maknanya Wolves akan bertandang ke tempat Arsenal. Okey, tapi kalau kau tanya kedua tim ni, antara Wolves dengan Arsenal, aku menjangkakan Arsenal akan menang game tu. Okey, yang lain-lain tu pada aku Brighton dengan Spurs lawan dengan Burnley, aku jangkakan game tu akan menang. Burnley akan kekalahan dua game tu dia akan kalah.
Okay, Crystal Palace dengan Watford aku jangkakan kekalahan dengan Chelsea confirm. Aku nampak kat sini, ini predict aku ya, confirm aku rasa macam Chelsea menang. Okay, untuk lawan Watford aku nampak Crystal Palace akan menang. Man U pula akan bertemu dengan Leeds untuk first game untuk game week ke-25 ni. Okay, kita tengok hanya Man City pun main satu game juga bertemu dengan Spurs. Ini pun perlawanan yang pada aku agak seronok juga nak tengok. Ini untuk game week 26. Okey, pada kawan-kawan kita yang dah biasa dengan FPL mesti dah plan. Okey. Ada yang kata minggu ni triple captain ataupun ada yang kata pada aku best. Kalau kau tanya aku dua chip ni aku rasa lebih better korang pakai best boost. Okey, sebab kalau betul lah kau betul-betul korang plan dah awal-awal, jadi untuk game week yang ke-26 kau tak ada masalah. Tapi ingat, untuk game week ke-27 ada 4 tim tak selaku yang tak bermain. Antaranya ialah Arsenal, kemudian Chelsea, kemudian Liverpool. 3 tim ni tak bermain untuk game week ke-27. Aku sendiri aku ada White, aku ada Saka, ada 2 player Arsenal. Liverpool saja aku ada 3. Okey, aku ada Jota, aku ada Alexander Arnold, kemudian aku ada Salah. 5 bro. Okey, ini chip yang mana agak sesuai? Okey, siapa yang ada free hit lagi, masih lagi ada 2 free hit, aku syorkan korang pakai free hit, 1 free hit di sini. Okey, pada yang ada wildcard, kalau kau tanya aku, jangan guna waktu game week 27. Kalau kau tanya aku rasa ada game-game yang rasa sesuai untuk dipakai untuk game week untuk wildcard. Okey, free hit agak sesuai sebenarnya untuk game week 27. Okey, kalau kau tanya aku, untuk tim aku dah pakai wildcard, aku dah pakai 1 free hit. Jadi kalau kau tanya aku mungkin akan pakai 1 lagi free hit untuk game week 27. Tak apa, kita tunggu nanti akan datang. Okey, kemudian untuk game untuk prediction aku minggu ni, prediction minggu ni aku boleh katakan 6 player macam biasa aku up. Antaranya lah, kita bercerita 2 player yang aku rasa aku kena fikir. Bertemu minggu ni, Sun akan bertemu dengan Man City, Sun akan bertemu dengan Burnley. Aku boleh kata game antara Man City dengan Spurs, aku jangkakan yang Man City akan menang game ni. Tapi menang mungkin 2-1. Dan antara Spurs dengan Burnley, aku jangkakan Spurs akan menang game ni. Jadi player yang aku target adalah Sun. Cuma harga yang agak tinggi, 10.7. Pada yang ada Sun tu aku rasa better kau simpan. Pada yang dah simpan sebelum ni, ada Kane ke, ada De Bruyne ke, aku rasa pertukaran korang sama ada player ni ataupun satu player korang boleh aku tunjuk kejap lagi, iaitu dari segi game antara Wolves dengan Spurs, game masa kalah 2-0 tu, aku boleh katakan untuk statistik pada Sun agak tinggi sebenarnya, 3-2. Aku ada cerita sebelum ni, yang agak tinggi, dan ini adalah satu player yang boleh katakan key player untuk Spurs. Jadi aku rasa tak perlulah korang berfikir nak ambil Kane. Kalau kata aku, yes, Kane antara forward yang pada aku musim ni agak tak berapa nak best nak dipegang. Musim lepas seronok nak pegang bro, ada je jaringan dia. Tapi musim ni aku nampak ketara gila. Memang aku rasa kau tak perlulah Kane. Jadi aku syorkan pada korang untuk game week yang ada sekarang ni, tolong jangan percaya pada forward. Tolong jangan percaya pada forward. Kalau korang ada satu player yang mahal yang boleh konsisten, aku rasa Ronaldo sendiri pun tak konsisten. Aku boleh katakan tim yang aku nampak kat sini yang konsisten dalam forward, dalam position forward, aku nampak Mope je sekarang ni. Aku nampak Mope, aku nampak Jimenez je, 2 player tu yang aku nampak. Untuk Rafinha pula minggu ni dia akan bertemu Man U. Man U. Main dekat home, kemudian bertemu Liverpool, yang pada aku kedua-dua tim ni agak keras juga untuk Leeds. Kalau segi kedudukan table dia dalam EPL sendiri, Leeds pun dalam kedudukan 15. Agak bahaya sebenarnya. Tapi ada orang kata bonus lah. Kalau benang bonus. Kalau contoh kalah tu dah normal.
Cuma menang tu bonus. Sebab kalau kedua-dua tim yang Leeds bertemu ni, bertemu Man U, bertemu dengan Liverpool, kedua-duanya menang, aku rasa dah cukup bonus dah. Sebab kita tahu yang Leeds tahun musim lepas agak bagus. Okay, untuk statistik untuk Rafinha pun korang boleh tengok sendiri. Dalam game Everton tu tak ada apa-apa shoot, tak ada apa-apa on target, tak ada 0.0 expect goal. Ibarat macam dia ni main dekat defense bro. Okay, tapi untuk game yang akan datang ni, aku rasa inilah yang penunjuk aras untuk dia menunjukkan siapa dia sebenarnya. Okay, mungkin musim depan kita nampak dia tak ada ke apa kan, tapi aku nampak ini adalah satu player yang aku rasa boleh dibawa ke dalam tim aku. Okay, dalam tim korang boleh masuk. Okay, kalau setakat nak pakai bench boost untuk game tu, aku rasa tak ada masalah kalau pakai player ni. Okay, seterusnya kita tengok pada game tim player yang ke-3 dan 4. Aku sekalikan, iaitu Tierney dengan Jimenez. Sebab apa aku sekalikan? Aku nak tengok game ni antara dua tim ni untuk game second. Okay, iaitu bertemu dalam berapa bulan Okay, aku tak ingat berapa bulan ni. Dalam sebab Arsenal bertemu dengan Brentford first game dalam game week ke-25. Kemudian Wolves akan bertemu dengan Leicester untuk first game week ke-25. Jadi second game diorang akan bertemu dua-dua ni. Okay, dua player ni aku rasa player yang aku rasa antara dua-dua ni aku boleh katakan Tierney adalah pilihan aku sebenarnya. Lebih kepada Tierney lah. Okay, Jimenez sebab kita tahu dia merupakan forward. Jadi tugas dia memang untuk menjadikan gol. Jadi aku mengharapkan juga dia sebenarnya lebih daripada itu. Okay, lagi-lagi dia bertemu dengan Leicester tu, aku rasa kena ada. Dan aku rasa Wolves kena maintain. Okay, maintain macam Newcastle agak kena maintain juga dengan game yang ada pada dia orang sekarang. Okay, lagi-lagi permainan yang ada pada dia orang. Baru-baru ni menang dengan Spurs tu agak, pada aku agak pemangkin juga untuk dia orang terus menang dan terus menang. Okay, menang dengan Arsenal dah kira bonus. Okay, untuk bertemu dengan Leicester pun pada aku kalau menang pun dah kira bagus. Okay, sebenarnya untuk Tierney pula, selain daripada Tierney lah, aku boleh kata dalam Arsenal tu aku boleh kata Saka pun agak sesuai sebenarnya. Tierney pun agak sesuai sebenarnya. Satu lagi player yang aku nampak ke sini adalah Lacazette. Okay, cuma kita tahu Lacazette dari segi finishing semenjak Auba ni tak ada, aku rasa ke laut semuanya. Okay, tapi aku boleh nampak first dalam banyak-banyak ni, aku boleh nampak yang first adalah Saka, kedua adalah Tierney. Tapi aku meletakkan Tierney kali ni. Okay, Mamat ni aku boleh katakan macam Chilwell, macam Cresswell yang agak bagus daripada bawah. Dari segi formation yang Arteta guna sekarang ni pun pada aku agak sesuai dengan position dia sekarang. Cara permainan dia pun agak bagus bila dia ada turun naik dia. Okay, dia banyak menolong bahagian forward, banyak tolong bahagian attacking. Itu Tierney. Okay, bertemu minggu ni dengan Brentford, aku mengharapkan dia bertemu dengan Arsenal, bertemu Brentford jangan ada kalah lah sebenarnya. Kalau kalah dah rasa macam badi lah sebenarnya bertemu dengan Brentford ni. Okay, itu 4 player lah sebenarnya dah masuk. Sekarang kita masuk player ke-5 dan 6, iaitu aku rasa ramai yang terfikir benda ni, iaitu Salah, okay, dan Mane. Okay, dua player ni kalau kau tanya aku, sebelum aku nak buat benda ni, aku tak tengok pun dalam Fantasy Hub. Okay, dalam Fantasy Hub aku tak tengok. Selalunya kebanyakan yang aku prediction ni, selalunya aku tak akan tengok dulu pada Fantasy Hub. Sebab Fantasy Hub ada satu sistem yang kita boleh dia boleh set untuk kita player mana yang kita nak. Okay, player mana yang sesuai dia letakkan dalam tim korang. Ada satu sistem dia. Okay, siapa yang nak try season depan boleh try benda ni. Okay, aku syorkan korang season depan try benda ni. Agak berguna. Okay, Salah dan Mane, kalau aku tengok, baru aku tengok tadi sebenarnya, dua player ni terletak dalam diorang punya target, dalam diorang punya prediction player. Salah, Mane adalah antaranya. Okay, tapi masalah pada kedua-dua ni adalah harga yang agak tinggi.
Kalau kau tanya aku salah, ramai confirm dah ada. Confirm ramai dah ada salah. Cuma Mane je, okey. Mane agak bagus sebenarnya. Lagi-lagi bertemu dengan bertemu dengan Leeds pada aku agak bagus sebenarnya untuk Mane. Okey, rekod ni agak bagus. Tapi dari segi kalau dibandingkan dua-dua ni, aku boleh katakan salah lagi bagus lah. Sebab kedua-dua game antara Norwich, Liverpool dengan Norwich, Liverpool dengan Leeds, salah lagi bagus. Ada assist, ada gol. Ini dari segi atas paper yang aku tengok, okey, kemenangan dan kekalahan sebelum-sebelum ni, okey, aku boleh tengok yang salah lagi bagus. Okey. Tapi dari segi prediction untuk fantasi dan prediction aku meletakkan dua ni adalah agak sesuai. Dua-dua attacking, okey. Cuma pengacaunya kat sini aku nampak adalah Jota atau Firmino lah, sebab kita tahu Firmino dan Jota adalah juga orang kata salah satu player attacking untuk Liverpool, dan kita boleh tahu yang Luis Diaz pun ada, Chamberlain pun ada, banyak sebenarnya untuk attacking Liverpool. 6 yang ada aku nampak sekarang, 6-6 ni semua terbaik sebenarnya. Okey, dari segi shoot untuk game last bertemu Burnley tu, okey, kedua-duanya aku boleh katakan shoot Mane agak menyelah, okey, dalam game tu, berbanding dengan Salah. Kalau ikutkan Mane sendiri bermain agak kurang daripada 70 minit, okey, berbanding dengan Salah bermain 90 minit. Tapi aku boleh katakan Mane agak bagus sebenarnya dalam game Burnley tu. Okey, untuk game-game yang seterusnya aku boleh katakan selepas game bertemu Norwich dengan Leeds, ada satu minggu tu dia akan rest, jadi week ke-27, okey, dia akan rest, dan kemudian dari segi tim-tim yang dia bertemu tu agak mudah, agak senang sebenarnya untuk Liverpool menang. Okey, dalam banyak-banyak ni kalau kau tanya aku, mungkin aku tak menyebut mana-mana tim lain, player-player lain, tapi sebenarnya kalau kau tanya aku untuk game week ke-26 ni adalah tempat game week minggu yang sepatutnya kita hit habis-habis. Kita lagi-lagi, maksud aku bukan hit lah, kita target point yang agak tinggi. Okey, kalau aku tanya aku nak lebih daripada 70. Okey, lebih daripada 70, sebab aku dah rasa macam 2 minggu aku tak kena bro, tak kena aku punya tikam untuk captain tu tak kena. Naya siap, memang naya. Jadi aku turun agak rugi di situ tu. Okey, jadi kita nak sebenarnya berubah sikit untuk game 26. Mungkin ada pilihan korang lain daripada yang lain. Okey, aku harap pada yang siapa nak bagi pendapat, okey, sila komen di bawah. Okey, sebelum aku habiskan benda ni, video ni, aku rasa sesuai juga kalau aku bercerita pada korang pasal Piala Super. Okey, Piala Super kita dah start balik. Piala Super version 2.0, okey, untuk Ala6. Aku dah beritahu sebelum ni, game week ke-24 kita close, game week ke-25 kita kita rest dulu untuk kita betulkan, kita setting balik untuk jadual perlawanan. Orang kata game mana bertemu, tim mana yang terlibat masuk dalam squad, itu kita dah setting, kita dah buat YouTube live. Okay, aku pun sendiri dah up dalam Facebook. Game week ke-26 kita akan start first game. Okay, yang ni aku dah up sendiri dalam Facebook, korang boleh tengok sendiri. Jadi aku harap dia dapat membantu korang lah. Okay, kalau pada yang nak tahu, nak tanya apa-apa lagi, okay, sila PM aku tepi. Okay, ataupun mungkin boleh up dalam komen dekat Facebook, dalam komen tu. Okay, tak apa, tanya, kalau kau tanya aku sebelum awal-awal masa Piala Super version 1 tu pun ramai juga yang bertanya. Tapi untuk version 2 ni aku rasa ramai dah tahu cara ni. Okay, dah tahu, dah nampak konsep dia macam ni. Kita pakai konsep USCL. Ada tim balik dalam group, ada tim balik dalam round 16, semi-final, final tak ada, semi-final, quarter final ada tim balik. Jadi guys, mana apa-apa komen nak buat, nak nyatakan sini, okey, sila komen kat sini. Dan sekali lagi aku ucapkan pada korang terima kasih sebab dah subscribe. So kita jumpa dalam next video, next live. Jumpa hari Sabtu insya-Allah. Okey, assalamualaikum, aku Amy bro. Bye.